Baik, untuk berbicara lebih lanjut mengenai perkembangan terkini wabak denggi, bersama saya di studio adalah Dr. Rosnani Mudin, Ketua Sektor Penyakit Bawaan Vektor Bahagian Kawalan Penyakit dari Kementerian Kesihatan. Baik doktor, pasti ada status terkini wabak denggi sepanjang bulan pertama tahun ini. Bagaimana mungkin meningkat atau sebaliknya? Ya, bermula daripada Januari hingga Februari 2 Februari 2015 telah terdapat sebanyak 12,002 kes yang dilaporkan berbanding dengan 7,370 kes bagi tempoh yang sama pada tahun 2014 dan manakala kematian pula telah terdapat sebanyak 36 kematian berbanding dengan hanya 9 kematian bagi tempoh yang sama tahun lepas. Itu peningkatan yang cukup tinggi, doktor. Ya. Mungkin boleh saya ulang? Bukan saya salah dengar, 12,000 untuk Januari 2015 sahaja. Itu satu peningkatan yang saya kira mungkin, adakah kita berada pada tahap kritikal ketika ini, doktor, dari segi wabak denggi? Ya, memang apabila Kementerian Kesihatan membuat pemantauan pada tahun lepas, pada bulan Ogos, di samping faktor-faktor yang selalu kita bincangkan, iaitu persekitaran yang kondusif untuk pembiakan Aedes dengan cuaca, dengan tabiat manusia, kita juga telah memantau di mana berlaku perubahan serotip dalam virus denggi, kerana kita dapati ada 4 serotip yang berlaku dan sekiranya berlaku perubahan serotip ni, apa yang kita perhatikan 4 bulan ke atas, dia akan menyebabkan peningkatan kes dan juga berlaku peningkatan kematian denggi. Ini kerana faktor apabila berlaku perubahan serotip tu, kebanyakan komuniti tu tidak imun pada serotip yang baru berubah. Dan ini menyebabkan banyak lebih ramai yang dijangkiti dengan serotip yang baru. Dan itu yang apa yang kita membuat pemantauan dari masa ke semasa. Dan apabila dikesan adanya perubahan serotip ini, mungkin ada tanda-tanda ataupun simptom-simptom baru yang telah dikesan oleh pihak kementerian. Ya, apabila sebenarnya simptom dia sama saja. Masih sama. Demam, sakit kepala, sakit badan, muntah, ceret-beret pada keadaan yang teruk dan pendarahan, berlaku pendarahan pada hidung dan rongga-rongga yang lain. Walau bagaimanapun, apabila berlaku jangkitan kali kedua terhadap individu tersebut, individu yang sama, contohnya kita panggil secondary infection, dia akan menyebabkan manifestasi klinikal itu lebih teruk dan menyebabkan risiko untuk berlaku komplikasi lebih tinggi. Dan ini yang kita bimbang kerana kebanyakan masyarakat di Malaysia dengan kadar jangkitan yang tinggi boleh berlaku secondary infection ini, dan itu yang membimbangkan. Oleh yang demikian, kita perlu mencegah. Pencegahan tu sangat penting. Saya harap masyarakat akan mengambil berat mengenai perkara ini. Ini bermakna apabila berlaku jangkitan kedua pada individu yang sama, tidak bermakna individu itu lebih sistem imun badannya sudah lebih kuat untuk menentang wabak? Tidak, sebab kecuali sebab serotip yang dijangkiti pada masa tersebut mungkin tidak sama dengan serotip virus yang jangkitan sebelumnya. Pertama, oleh yang demikian, dia tidak imun kepada jangkitan pada masa tersebut. Wow, ini saya kira sesuatu yang pasti membimbangkan, terutamanya di kalangan ibu bapa. Jika boleh, jika ada maklumat yang boleh dikongsikan, doktor, 36 kematian yang dicatatkan pada Januari tahun ini berbanding dengan tahun lalu hanya 7 kes kematian pada bulan Januari 2014. 9. 36 kematian ini melibatkan peringkat umur berapa, doktor? Contohnya pada minggu lepas, amat membimbangkan kerana kita mendapat laporan sebanyak 16 kematian. Dengan peningkatan kes juga hingga 3,500 kes yang dilaporkan dalam masa seminggu. Dan daripada 16 ni, 4 adalah kita golongkan dalam warga emas, melebihi dalam 65 ke atas. Manakala 12 lagi yang kematian ni berlaku di kalangan komuniti yang muda. Contohnya terdapat yang berusia 7 tahun, 14 tahun, 18 tahun, 20-an dan 40-an. Mereka ni adalah golongan yang selalu
aktif, aktif maksudnya yang keluar dari rumah, bermain pada masa petang, keluar bekerja, dan ini yang mendapat risiko gigitan nyamuk pada masa-masa nyamuk aktif, terutamanya pada 5 hingga 7 pagi, 5 hingga 7 petang. Dan oleh yang demikian pencegahan mesti dibuat yang akan saya terangkan selepas ini. Bercakap mengenai wabak di negeri mana yang paling banyak kes dikesan, Doktor? Denggi ini merupakan kes yang berlaku banyak di kawasan bandar. Kawasan bandar. Ya, dan Kelang, Lembah Kelang, Lembah Kelang, iaitu Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur merupakan negeri yang melaporkan kes yang tinggi. Di samping itu terdapat juga negeri seperti Perak dan negeri-negeri lain seperti Johor yang melaporkan kes yang tinggi. Tetapi daripada 12,002 kes ini, 6,686 kes ataupun lebih daripada 50% berlaku di negeri Selangor sahaja. Dan diikuti dengan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang melapor sebanyak 655 kes pada tahun ini sahaja. Dan kemudian Johor sebanyak 701 kes dan juga Perak 587 kes. Ini adalah negeri yang melaporkan kes yang tertinggi pada tahun ini. Bercakap mengenai kawasan-kawasan di mana banyak dikesan penyakit denggi ini melibatkan Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, di kawasan-kawasan bandar ini, adakah kerana tahap kesedaran ataupun mereka kurang mengambil langkah untuk mencegah wabak denggi ini daripada terus berlaku, Doktor? Ya, itu salah satu faktornya. Kerana kita tahu peningkatan kes denggi paling saya pasti ada 5 atau 6 faktor yang mempengaruhi peningkatan kes denggi. Contohnya persekitaran yang tidak bersih, pergerakan manusia yang telah dijangkiti, yang dah ada virus, yang kita sukar untuk kawal. Begitu juga dengan cuaca yang hujan panas yang menjadikan tempat pembiakan lebih kondusif untuk Aedes ini membiak. Banyak tempat pembiakan. Dan di samping tu vektor itu sendiri, nyamuk itu sendiri, dia adalah merupakan vektor yang efisien, penyebar penyakit yang efisien, kerana dia boleh dari kitaran daripada telur kepada nyamuk dewasa hanya dalam masa 5 hingga 7 hari. Dan sekali bertelur, nyamuk betina ni bertelur, dia boleh, seekor nyamuk boleh menyebabkan bertelur sehingga 100 biji telur dan boleh mungkin membiak 100 nyamuk dewasa kemudian dalam tempoh 1 minggu. Dan sangat efisien. Di samping itu kawalan vektor yang dilakukan di tempat setempat oleh sama ada Kementerian Kesihatan dan juga Majlis Perbandaran di PBT, pihak berkuasa tempatan. So faktor-faktor ini sebenarnya ada yang boleh dikawal, ada yang sangat sukar dikawal. Contohnya virus shift tadi, perubahan virus. Kita tidak dapat mengawal perkara ini. Persekitaran kita mungkin boleh mengawal hanya sebahagian, mungkin 30%. Itu semua bergantung kepada masyarakat, tabiat masyarakat dan pengurusan sisa pekerja di tempat masing-masing. So ini menyebabkan kesukaran untuk Kementerian Kesihatan mengawal denggi dengan dapat mengurangkan kes, kerana kita perlu mengawal semua faktor-faktor ini yang di luar kawalan Kementerian Kesihatan. Apa lagi yang boleh dilakukan pada tahap ini, Doktor? Memandangkan sebenarnya sudah banyak usaha dilakukan oleh pihak kementerian untuk meningkatkan kesedaran masyarakat, terutamanya paling mudah seminggu sekali membersihkan kawasan air bertakung di kawasan perumahan, tetapi itu pun mungkin jika dilihat kepada statistiknya masih tidak cukup berkesan untuk mengawal wabak ini. Apa lagi, Doktor, yang boleh kita lakukan? Ya, di samping cabaran tadi, penglibatan di samping aktiviti kawalan yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan dan pihak berkuasa tempatan, peranan masyarakat dan semua agensi-agensi lain dalam pencegahan aktiviti. Contohnya masyarakat pada kadar sekarang, di samping memastikan persekitaran yang bersih, tidak membuang sampah merata-rata, sangat penting untuk mereka melindungi diri daripada digigit Aedes. Kerana dengan kadar jangkitan yang sangat tinggi, contohnya menggunakan repellent apabila keluar bermain pada masa petang, kanak-kanak, dan juga apabila
pekerja-pekerja tadi untuk keluar bertugas pada awal pagi pada masa Aedes aktif, mereka perlu melindungi diri menggunakan baju lengan panjang, seluar panjang dan menggunakan repellent. Di samping itu masyarakat juga boleh menggunakan aerosol membunuh nyamuk dewasa. Terutama pada masa nyamuk aktif 5 hingga 7 pagi dan 5 hingga 7 petang, dan apabila petang menutup tingkap rumah mereka supaya tidak ada nyamuk yang boleh masuk ke dalam dan menggigit ahli keluarga mereka. Saya rasa pada masa sekarang ni perlindungan diri perlu diambil langkah proaktif oleh setiap individu lah, setiap masyarakat. Di samping membersihkan kawasan setiap minggu, membersihkan tempat pembiakan setiap minggu dan memastikan kita menggunakan cara hidup yang sihat, tidak membuang sampah merata-rata. Mungkin ada lagi kempen terbaru yang diusahakan oleh pihak Kementerian Kesihatan selain daripada kempen dari masa ke semasa, Doktor? Ya, kempen sentiasa diteruskan. Setiap bulan pun kita memang ada Ayuh Gempur Aedes, kempen membersihkan apa sajalah yang dinamakan, kempen membersihkan kesihatan persekitaran. Tetapi fokus utama kita ialah memperkasakan komuniti untuk mengambil tindakan proaktif. Maksudnya menjaga diri mereka sendiri, menjaga kebersihan kawasan, mencegah, kita memberi kuasa kepada masyarakat untuk mencegah penyakit ini di persekitaran mereka dan juga mencegah untuk digigit daripada nyamuk. Itu yang paling penting sekarang kerana kadar jangkitan memang sangat tinggi dengan kehadiran nyamuk dan tempat-tempat yang kondusif untuk pembiakan. Baik, peringatan dan seranan yang cukup pastinya tepat pada masanya memandangkan statistik kematian yang saya kira tidak menunjukkan tanda penurunan pun. Baik, Dr. Rosnani Mudin, Ketua Sektor Penyakit Bawaan, Vektor Bahagian Kawalan Penyakit dari Kementerian Kesihatan. Terima kasih kerana bersama Nasional 1 untuk berkongsi perkembangan terkini wabak denggi.